soalannya, adakah itu telah melanggar kontrak? Kerana kalau ya jawapannya melanggar kontrak, maka Grab drivers boleh berpakat untuk pergi saman Grab. Baik, semalam ada satu apa dia? Demo, bukan demo lah. Mogok. Yang telah dilakukan oleh Grab driver kerana mereka tak puas hati apa orang kata daripada segi pembayaran ialah kira dia punya commission ataupun ialah commission daripada apa yang diberikan oleh Grab sebelum ini menurun daripada 70 sen kepada 20 sen. So mereka nak buat demo. Timbul satu isu. Okay, kan itu ada Grab driver tanya dengan Noor Ibrahim. So video tu keluar balik. Soalan Grab driver itu dia tanya. Dia kata berkenaan dengan isu bayaran yang rendah, gaji mereka rendah sebagainya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam video tersebut dia mengatakan bahawa saya akan berjumpa dengan pemain-pemain industri yang melibatkan e-hailing. Okay, alright. Apa yang berlaku sekarang ini, PN riding dengan demo itu, dia orang datang, dia buat demo. So isu dia buat demo itu terhadap siapa? Dia bukan dibuat demo terhadap kerajaan. Faizal tu ni kan? Faizal nama dia? Mohon Faizal. Dia turun menyertai demo, tapi dia lupa bahawa demo itu bukan terhadap kerajaan. Demo itu terhadap Grab. Okay? Tapi dia ceritalah. Mana dia Anthony Locke? Bukan dia, ada seorang budak ni. Mana dia Anthony Locke tak terlibat dalam perkara ini? Kenapa mereka tidak terlibat? Kenapa mereka tidak mengambil tindakan? Okay, saya nak ceritalah. Grab e-hailing tidak ada akta yang... Okey, dia pertama sekali kita kena ingat. Grab, e-hailing, Foodpanda dan sebagainya adalah syarikat swasta. Okey? Ia adalah syarikat swasta. Dia bukan syarikat milik kerajaan atau berkaitan dengan kerajaan. Kalau syarikat berkaitan dengan kerajaan, dia ada peruntukan, dia ada undang-undang, mungkin dia ada peraturan. Kerajaan boleh ambil tindakan. Tetapi kalau dia adalah syarikat swasta, kerajaan tidak boleh campur tangan atau mengenakan apa-apa akta terhadap mereka, melainkan yang sudah sedia ada. Tak adil benda ini. Saya tak pasti, tapi tuan-tuan, saya bukan nak marah budak-budak Grab nak minta menuntut hak mereka. Bagi saya, teruskan. Itu hak anda nak menuntut. Tetapi dalam masa yang sama, sewaktu anda menyertai Grab, ada baca terma tak? Soalan saya, terma itu ada baca ke tidak? Iaitu termanya, bila saya baca apa yang Grab katakan, Grab kata kami akan bayar berdasarkan kepada antara lain Grab driver cukup ke tidak? Ada ke tidak? Ramai ke tidak? Itu nanti yang menjawab. Jangan tembak saya, tembak Grab lah. Dia yang jawab macam tu. Dan bayaran kami daripada 20 sen ke 70 sen. Katanya. Jangan tembak saya, tembak Grab. Now, kalau perjanjian yang sedemikian dan Grab bagi dalam peraturan yang dibenarkan, soalannya adakah itu satu kesalahan undang-undang? Kalau katakanlah dia janji bagi di antara 20 ke 70 sen. Tiba-tiba dibagi 10 sen atau 5 sen. Yang tu melanggar kontrak. Even itu pun bukannya satu kesalahan daripada segi akta, tetapi daripada segi kontrak. Maka Grab driver boleh saman daripada segi kontrak. Kerajaan boleh bantu ke tidak? Boleh. Kerajaan bantu dengan arti kata dia jadi orang tengah lah. Mendesak supaya Grab itu untuk nak bayar sepatutnya dalam lingkungan yang dibenarkan. Now, tetapi masalahnya kalau itu adalah lingkungan yang dipersetujui oleh Grab driver. Tetapi Grab driver tak puas hati kerana, ataupun food delivery lah, kerana turun rendah daripada yang sepatutnya. Tapi dalam range yang dibenarkan. Soalannya, adakah itu telah melanggar kontrak? Kerana kalau ya jawapannya melanggar kontrak, maka Grab drivers boleh berpakat untuk pergi saman Grab. Atau mengadu kepada kerajaan kerana Grab telah pun melanggar perjanjian mereka. Nah, soalan seterusnya, tak ada memang ada perjanjian, memang kami sign. Memang kami memang kami sign perjanjian tu. Tetapi dia bagi rendah. Okey, anda dah sign. Anda dah setuju. Bila anda dah sign dan anda dah setuju, dia bagi tinggi atau rendah, asalkan dalam terma persetujuan tersebut kita tak boleh kata apa.
So kerajaan boleh ambil tindakan pada Grab? Tak boleh. Tuan-tuan yang sign. Ni bukan saya nak bela Grab, tuan-tuan. Bukan saya nak bela Grab, tak. Saya nak bagi tahu daripada segi peraturan undang-undang. Daripada segi kontrak itu sendiri. Kalau tuan-tuan sign kontrak dan bersetuju dengan jumlah tersebut, maka itulah jumlah yang tuan-tuan bakal terima. Kalau tak suka, tak nak, then exit the contract. Itu je. Exit the contract beramai-ramai lah. Maksudnya berhenti. Cari alternative food panda ke. Sekarang ni ada misi lah. Apalah. Whatever. Cari yang lain. Ada cara lain tak? Saman lah. Kerajaan boleh campur tangan? Tak boleh. Itu perjanjian di antara anda dan Grab. Perjanjian di antara anda dan Grab. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia jumpa dengan pemain e-hailing tu, bukan dia minta supaya e-hailing tu naikkan gaji. Tak boleh pun. Perdana Menteri tak ada kuasa nak menentukan dan mengarahkan syarikat-syarikat untuk naikkan gaji. Tak boleh. Dia hanya boleh berunding, berbincang, revise balik. Itu sahaja. Even kalau Perikatan Nasional pun jadi kerajaan, dia tak boleh buat. Kenapa, tuan-tuan? Once kerajaan impose benda itu kepada Grab, dua perkara mungkin boleh berlaku. Yang pertama, Grab boleh saman kerajaan. Yang kedua, Grab boleh exit. Dia keluar daripada negara ini. Grab memang diwujudkan daripada Malaysia. Tapi dia sekarang ini bukan bertapak di Malaysia dah. Dia bukan milik rakyat Malaysia dah. Dia dah milik international. Berkemungkinan dia kata, kalau susah-susah macam ni, kita exit. Kan? So, Grab adalah satu entiti yang berbeza. Satu syarikat swasta, dan di negara kita ini, kita tidak ada masalah untuk nak, membenarkan syarikat swasta meletakkan hak. Namun begitu, boleh tak kita buat undang-undang untuk nak mengawal ke apa sebagainya? Jawapannya, boleh. Tetapi soalan saya, sejauh mana boleh itu? So, kita dengar apa yang Zahid kata. Zahid ikrar usaha realisasi penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig. Timbalan Presiden, Timbalan Perdana Menteri Zahid kata beliau akan berusaha merealisasikan penubuhan Suruhanjaya Gig susulan gesaan penunggang-penunggang panggilan baru-baru ini. Katanya beliau akan cuba mendapat persetujuan Jemaah Menteri memandangkan lebih 1.2 juta individu terbabit dalam sektor gig. Saya sendiri bawa cadangan penubuhan Suruhanjaya itu dahulu dan saya akan merealisasikan dengan persetujuan Kabinet sepenuhnya. Walaupun ada kekangan, saya bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim merealisasikan penubuhan ekonomi gig, katanya. Alright. Jumaat lalu, kempen Grab Blackout dianjurkan penunggang di seluruh negara menuntut hak mereka yang mendakwa harga penghantaran ditetapkan terlalu murah. Pada 8 Jun, Zahid ketika menyampaikan amanat Presiden sempena Pimpinan Agung UMNO memaklumkan parti itu mengemukakan 5 cadangan untuk kerajaan perpaduan termasuk penubuhan Suruhanjaya tersebut. Sebulan kemudian Zahid dilaporkan berkata Anwar dijangka mengumumkan penubuhan Suruhanjaya ketika membentang Belanjawan 2024 dengan fungsi dijangka berkuat kuasa selewat-lewatnya pertengahan bulan sama. Beliau mahu Kementerian Sumber Manusia segera merencanakan penubuhan Suruhanjaya bagi membuktikan komitmen kerajaan dalam membela nasib penggiat ekonomi, khususnya dari aspek pendapatan dan kebajikan. Cadangan penubuhan bertujuan mengawal selia ekosistem industri gig serta menjaga kebajikan seluruh rantai ekonomi itu dari peringkat penyediaan penghematan pembekalan pekerja sehingga kepada pengguna. Okey. So sehingga tertubuhnya Suruhanjaya tersebut, dan kita kena tunggulah. Baik. Okay. Ni saya baca apa yang Grab kata pula. Kita dah dengar daripada apa yang apa orang kata? Dia orang kata kan? Yang itulah. Right. Grab defends new delivery fee bonus amidst boycott call. Grab has defended its revamped delivery fee and bonus framework amid calls for riders to boycott the ride-hailing and food delivery company. In a statement, Grab said the revamped earning framework which came into effect yesterday benefit our most active delivery partners. It is stated this will ensure bookings that require more time and effort will
would be more fairly compensated. Under the revamp framework, best fares have been reduced while incentive have been increased for peak hours delivery, distant pickup, and extended wait times to pick up deliveries. This is done with reference to our delivery partners' recent feedback about booking that involve longer wait time at merchants, outlet, or pickup that are further away. However, some Grab drivers have opposed the new framework and urged to boycott. Protesters urging Grab drivers against working this Friday have been circulating the social media. A member of a Facebook rider, Amiruddin Abdul Halim, said he disagreed with the reduced base fare but called for pragmatism. Like it or not, we must acknowledge that this is the nature of gig work. There are no contracts, and it isn't meant to be a long-term carrier. However, another member, Shazana, said it was important for the riders to fight for their rights, adding that the reduced fare was inadequate in view of this escalating cost of living. On August 2022, about 100 food delivery submitted a memorandum to Grab, complaining about low delivery fares that forced for them to work longer hours. Okay. Soalan kita, boleh ke Grab driver nak menuntut dan sebagainya? Jawapannya boleh. Okay, jawapannya boleh, tak ada isu. Dia nak tuntut, dia nak minta hak dia nak buat memorandum, itu hak masing-masing. Boleh ke Grab menolak permohonan tersebut? Jawapannya boleh. So jawapannya dua-dua boleh. Sebab willing buyer, willing seller. Itulah kontrak. Dalam kes Grab ni tak ada kontrak per se. So kalau dia nak tolak, terpulang kepada Grab lah. Boleh tak tindakan diambil kepada mereka tanpa ada undang-undang yang jelas? Jawapan mudahnya, tak boleh. Kita boleh runding lah. Kita boleh minta, kita boleh mohon. Tetapi di end of the day, itu polisi mereka. Sehingga kita ada undang-undang yang jelas tentang polisi ini, maka it is what it is right now. Tapi kerajaan ke arah itulah, ke arah untuk nak membawa kepada penubuhan Suruhanjaya. And hopefully Suruhanjaya ini akan dapat membantu gig ekonomi. Bukan setakat Grab lah, semua lah. Gig ekonomi ni tuan-tuan, kalau dulu kita panggil freelance lah. Semua, insyaAllah.